أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Yang ketiga, ar-raja'u. Itu apa? Betul ya? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, ar-raja'u. Ar-raja' maknanya berharap. Kita masuk kepada yang ketiga daripada sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji ini soal Rasulullah Muhammad, sifat yang wajib kita menghiaskan sifat-sifat ini dalam hati kita. Soal Rasulullah Muhammad, sifat ini sifat yang wajib kita menghiaskan sifat-sifat ini dalam hati kita. Maknanya hati kita mesti ada sifat ini. Soal Rasulullah Muhammad, siapa yang tak memiliki sifat ini, siapa yang tidak memiliki sifat ini, maka keadaannya pada hari tukang kita nanti sangat kritikal. Sebab di sana Rasulullah Muhammad di sana Tuhan sebut berkenaan dengan hati. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rasulullah Muhammad. Hari kebangkitan itu adalah hari yang tidak berguna harta benda, hari yang tidak berguna anak-anak, malaikat orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Baik Allah Subhanahu Wa Muhammad. Hati yang sejahtera itu macam mana? Hati yang sejahtera itu Subhanahu Wa adalah hati yang sihat. Macam mana hati yang sihat? Hati yang sihat, hati yang tidak memiliki walaupun satu daripada sifat mazmumah yang telah kita baca hari itu. Itu makna hati yang sihat. Satu sifat yang tercela tidak ada di dalam hatinya, itu sifat yang tercela. Sementara bila mana Rasulullah Muhammad sifat yang tercela itu sudah tidak ada dalam hati dia, maka dimasukkan pula sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji, sifat yang terpuji, sifat yang kita baca pada hari ini ialah sifat yang ketiga, iaitu ar-raja'u. Baik Rasulullah Muhammad. Sifat yang terpuji, terpuji ini dipuji. Siapa yang puji? Syarak yang puji. Syarak yang puji. Siapa syarak itu? Allah. Syarak ada dua. Bila kata syarak ada. Bila kata syarak maknanya adalah syariah. Syariah. Siapa syariah? Dua. Syariah hakiki Allah, syariah majazi Nabi SAW. Jadi yang mensyarakkan, dari hukum syarak. Jadi hukum syarak, siapa buat hukum syarak? Dua. Yang pertama soal Rasulullah Muhammad, Allah itu syariat majazi, syariat hakiki. Allah adalah yang mensyariatkan secara hakikatnya. Kemudian soal Rasulullah Muhammad, syariat majazi, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Allah soal Rasulullah Muhammad, jadi Allah lah yang mensyariatkan bahwasanya 10 sifat yang tercela itu mesti kita buang daripada dalam hati kita, dan kita hiaskan pula 10 sifat yang terpuji dalam diri kita. Baik, jadi maknanya Rasulullah Muhammad
kita hanya akan selamat kalau 10 sifat ini dalam hati kita ada, dan 10 yang tercela itu tidak ada dalam diri kita, insyaAllah. Qala ar-raja'u, ar-raja' mana nama? Raja' ini Rasulullah Sayyidina Muhammad bukan bernamakan, ada sifat. Kebetulan sama dengan bahasa kita, raja' dinamakan. Qala ar-raja'u, mana berharap, ar-raja' mana berharap Rasulullah Sayyidina Muhammad. Artinya ibarat daripada tuntut mana mencari natijah suatu yang disukai, lagi dipuji oleh syarak daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntutan carian yang berkekalan, atau menuntut seorang daripada bahawa dijauhkan kepadanya daripada sesuatu yang dibenci oleh syarak. Ar-raja artinya ibarat daripada, ibarat yang tepat pasal pada ibarat ni sebab benda tu tidak dapat dilihat, tak dapat dipegang, tak dapat disentuh, terus kita tak ibarat. Ibarat ni kita menggunakan perkataan untuk menggambarkan daripada ibarat. Ibarat daripada tuntut maknanya cari. Bila kita berharap, mana kita ibarat daripada kita menuntut ataupun mencari natijah suatu yang disukai, lagi dipuji oleh syarak. Raja maknanya ibarat daripada Rasulullah Sayyidina Muhammad, tuntut iaitu cari apa? Cari natijah, menuntut natijah suatu yang disukai, lagi dipuji oleh syarak daripada Allah Ta'ala sebagai tuntutan carian yang berkekalan. Contoh baik Rasulullah Sayyidina Muhammad. Pada contohnya kita kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, apa benar apa perkara yang dipuji oleh syarak? Redha. Kita redha dengan qada dan qadar Allah. Itu contohnya. Kita redha dengan qada dan qadar Allah. Tak semua orang boleh qada, tak semua orang boleh redha dengan takdir Allah. Tak semua orang boleh redha dengan takdir Allah. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita bersifat dengan raja, mana kita harap kita tu akan jadi orang yang meredai dengan takdir Allah. Jadi di hati tu kita nak, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kita nak yang perkara yang dipuji oleh syarak. Baik. Kita mengharap tu mana kita nak sesuatu yang dipuji oleh syarak. Baik. Apa benda yang syarak puji, kita nak. Pada contohnya guru kami subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau Rasulullah Sayyidina Muhammad kalau dia menceritakan tentang kedudukan golongan awliya, dia menceritakan tentang sifat-sifat awliya. Seringkali bila menceritakan tentang sifat awliya, dia menangis. Waktu mengajak tu dia menangis. Jadi pasal dia nangis, kita yang hak orang tadi tak faham pasal apa tu orang nangis. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik, kita yang Rasulullah Sayyidina Muhammad yang baru-baru tak faham pasal apa tu orang nangis. Melainkan Rasulullah Sayyidina Muhammad, melainkan kita subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad bagi belakang ada ayat libat yang lagi bukan lagi 4 orang. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa tu nangis? Tu'un nangis Rasulullah Sayyidina, sebab tu'un nak sifat tu, tu'un nak tu. Jadi bila kata contohnya subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad, baik. Contohnya kisah banyaklah cerita awliya ni subhanallah baik Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi bila dicontohkan tentang sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh golongan kekasih Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu
Setiap orang yang ada sifat rojak dia tak ada. Itu mana? Sifat rojak. Sebab ada juga orang yang tak ada sifat tu. Jenuh cerita, itu promosi kebaikan ada. Jenuh cerita, jenuh kita buat publicity untuk bagi orang tu suka benar baik. Tapi dia tu tak langkah juga. Baik, contohnya kita kata Rasulullah Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata begini, Nabi kata ad-dinu an-nasihah. Ad-din, agama itu adalah nasihat. Agama itu nasihat. Sebab agama ni, macam mana kita kata agama itu nasihat? Agama itu nasihat saja apa? Sedangkan agama itu suruhan, agama itu tegahan, agama itu adalah nasihat. Pasal apa Tuhan kata? Pasal apa Nabi kata agama itu nasihat? Sebab agama ni sebab agama ni pastinya adalah nasihat. Macam kita kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Adakah menyesal itu taubat? Adakah semata-mata menyesal itu taubat? Tidak. Sebab taubat dia ada 3 syarat. Yang pertama, kita kena mengaku kita berdosa. Yang kedua, kita kena menyesal. Yang ketiga, Rasulullah Sayyidina, kita kena berazam nak membuat dah. Kata ulama tambah lagi 4, yang seterusnya kita meninggalkan masa yang kita buat. Jadi 4 syarat. Jadi menyesal itu 1 daripada 4. Pasal apa Nabi kata menyesal itu taubat? Sebab teras kepada taubat ialah menyesal. Pasti kepada taubat ialah menyesal. Rasulullah Muhammad, kita Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Adakah haji itu hukumnya Arafah semata-mata? Tidak. Baik, haji itu dia ada niat, ada wukuf, bermalam di Muzdalifah, di Mina, melontar, tawaf, sa'i, cukup. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi pasal apa Nabi kata haji itu Arafah? Sebab teras yang penting dalam haji itu ialah Arafah, wukuf di Arafah. Jadi bila pasal apa Nabi kata ad-din an-nasihah. Sebab agama ni yang paling penting nasihat. Agama yang paling penting ialah nasihat. Jadi subhanallah, bila mana kita duduk sehari-hari, kita dah tak lagi mengamalkan nasihat. Mana agama tak ada. Dengar ni, duduk dalam masyarakat, anak orang tu betul tak? Anak orang ni, ya Allah, seksinya pula orang ada senang. Kita tu nak tegur, kita kata isteri tegur lagi dari pasal. Dulu zaman dulu tegur anak orang macam tegur anak kita. Orang boleh tegur anak kita, kita boleh tegur anak orang. Pasal apa? Dulu agama kuat. Hari ni bila mana nasihat ni, sudah tak jalan lah orang berkata kita jaga anak-anak kita sudah tak bila orang cari pasal tegur orang. Maknanya itulah menyebabkan agama ni jadi tak kuat. Itulah menyebabkan agama kita tu jadi tak kuat. Jadi kalau semua orang tengok yang dikatakan kemungkaran, kejahatan, langsung tegur, kuatlah agama dalam masyarakat. Baik, semayang sudah. Semayang sudah. Itu semayang tu tiang agama tu. Subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik, dalam kampung kita, subhanallah, tak ramai orang yang suka menegur ataupun menasihati ataupun memperingatkan tentang semayang. Semayang jadi perkara peribadi. Hang semayang, hanglah. Aku semayang, akulah. Sedangkan semayang itu perkara kemasyarakatan. Kalau masyarakat tak semayang, berarti agama kita lunak. Sebab semayang itu tiang agama. Ada senama. Kita pun piknuri. Piknuri pukul 3. Ada senama. Sampai-sampai cari ke rumah mana, ke rumah ni. Tak ada, makan dulu. Tengah-tengah makan ke rumah lintai. Ada senama. Makan lagi. Kita jalan ke rumah. Ada tak orang tanya? Semayang lagi. Cari pasal. Jadi sedangkan nak kira apa makan tu dia punya, dia buat itu bukan dia lah, dia Tuhan. Jadi benda yang penting nak ingat bayar. Merah muka orang tadi. Pasal apa tak bayar? Dia bayar dia 4,5 tadi. Bukan tak bayar, bukan tak bayar langsung, bayar juga tapi lagi.
Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebab itu soalan Sayyidina agama bernasihat. Maka sebab itu di sana berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la khairu fi qaumin laisu minan nasihin wa la khairu fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sayyidina Muhammad, katanya, la khaira fi qaumin, tidak ada kebaikan dalam satu-satu kaum laisu minan nasihin. Baik, mereka itu bukan di kalangan orang yang suka nasihat orang. Tak ada kebaikan dalam kelompok zaman kita, dalam kampung kita, dalam masyarakat kita. Semua orang tu passion sendiri-sendiri. Aku, hang. Pada kampung tu kita faham tak ada kebaikan sama sekali. Cari kampung lain. Kalau tu rumah sewa, soalan Sayyidina Muhammad, pergi cari rumah sewa tadi. Tak rumah tadi tu ada kebaikan. Tak tu tak ada kebaikan lah. Boleh hidup kan? Tak ada rahmat lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau macam ni kita semua, wala khayra fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tak ada kebaikan dalam satu-satu kaum kalau mereka itu tidak suka kepada orang yang menasihati mereka. Ada nasihat tapi hak tu dapat enti. Sebut nama satu orang tu, nama apa? Tok Mang Golok. Pasal dia tu asal pada golok. Dalam kampung tu, Tok Mang Golok ni, kalau sebut Tok Mang Golok, pakai semua je baik. Tahu tak? Semua tak boleh. Hak tu tak boleh, ni tak boleh. Teguk apa tahu, teguk direct. Ni panas kita ni. Mana kita tak suka pada orang teguk ni. Jadi kita kalau kita anti kepada orang yang tegur kita, soalan Sayyidina Muhammad, maka kalau kampung tu macam tu, kampung tu sudah tak ada kebaikan dah. Walhamdulillah. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila kita bercakap yang dikatakan soalan Sayyidina Muhammad perkara baik, bila sebut perkara baik, kita suka. Kita nak benda baik itu. Kita harap kita dapat hak itu. Itu dia tak ada. Sebab ada orang yang dia tak sensitif ngomong. Baik, tambah-tambah bila orang tegur dia. Bila orang tegur dia hari ni, bila dia hari itu, zaman dulu, soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang tegur, bila orang tegur kita, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih benar. Orang hari ini bila orang tegur dia, apa respon dia? Bila tegur tu, langsung dia cari hang tegur aku tu, hang macam mana? Tu hari dia tak terima bila tegur dulu tegur. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Lah ni kalau tegur dia cari pula salah orang tu. Lama. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila kita kata contoh teguran. Baik. Mudah menerima teguran. Itu benda yang baik. Di kita ni kita harap insya-Allah kita jadi orang yang mudah menerima teguran. Bila sebut mudah menerima teguran sifat yang baik, jadi kita harap sifat itu ada lagi. InsyaAllah. Hari mana ni sifat kita puji. Sebutlah apa pun benda baik, semua kita nak. Semua kita nak. Benda tu ada kita. Itu tadi sifat yang dipuji oleh insyaAllah. Dia kadang-kadang teguran ni, teguran ni kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut. Teguran ni kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut. Kita ni, soalan saya, kita tak baca tegur tu kasar ke, tegur tu lembut ke, yang penting tu teguran. Teguran tu mana? Tuhan nak bagi kita. Tapi tak ramai orang, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, dia merasakan bila orang tegur dia, Tuhan nak baiki dia. Dia kata orang tu nak cari salah dia. Sebenarnya Tuhan nak dia baik. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, soalan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar tu cengih subhanallah. Tapi dia dikenal dengan waqafan al-haq, orang yang sentiasa tunduk kepada kebenaran. Baik. Satu masa soalan Sayyidina Muhammad, Madinah didatangi dengan bergulung-gulung kain.
bergulung-gulung kain. Orang main daripada mana sampai di Madinah, dan kain-kain itu dibahagi kepada semua penduduk Madinah. Maknanya orang yang menghantar itu memang tawan betul. Dia hantar semua kepada orang Madinah mendapat kain tersebut. Cuma kain ini subhanallah Rasulullah Muhammad kalau dibuat baju hanya boleh sampai dekat lutut saja. Ada semua Muhammad. Baik. Siapa buat baju pun dia akan sampai ke lutut. Paling lampu sampai lutut saja. Baik, jadi pakai orang buat baju subhanallah Rasulullah Muhammad. Hari itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik baca khutbah hari Jumaat. Bila hari dia baca khutbah tu orang tengok, baju baru ni, baju hak tadi baru ni bang. Tapi Umar baju hak dia pakai tu sampai lebih daripada lutut. Lebih dari lutut. Orang kata, pasal baju lebih. Kita rakyat ni semua baju kalau buat soalan sendiri masyarakat dengan lutut saja. Tapi dia pemimpin soalan sendiri Muhammad. Pasal apa lebih? Nampaklah kita ni orang hak tak baik ni dibayar. Gimana? Oh, dia guna kuasa dia apa? Dia khalifah. Dia ambil dua apa? Jadi subhanallah soalan sendiri Muhammad Umar, subhanallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu. Satu orang diri. Amirul Mukminin la sam'a wa la ta'ata. Nanti saat pun tak ada, dengar pun tak ada. Nak soal dulu. Nak tanya dulu, baju siapa labu? Soalannya, baju siapa labu? Nanti saya nak tanya, baju siapa labu? Umar subhanallah, orang yang sentuh waqaf ala haq. Apa nak kata senang? Anaknya Abdullah bin Umar berdiri. Pengumuman untuk semua, soalan Sayyidina Muhammad, saya maklumkan ayah saya yang bagi kamu itu haban saya bagi pada ayah saya. Itu dia katakan pemimpin. Jawab tidak. Anak tu menjawab, anak pun faham. Orang tu dapat kasih as-sama' wa ta'ah. Dulu. Subhanallah. Jadi itu sifat yang terpuji. Dia subhanallah, orang yang Tuhan tak mau kebaikan, dia protes kalau puji dia. Kalau orang tegur. Baik. Kalau tegur langsung dia, aku ni pemimpin, apa tahu takkan aku nak buat benda elok pun. Itu dah lagi dah. Aku ni tok guru ni, aku ni ustaz. Dia ustaz ke guru ni. Kalau Tuhan nak kebukan pada dia, tak ada orang yang boleh tengok. Baik, saya ulang. Tok guru ke, ustaz ke, syekh ke, siapa ke, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak kebukan pada dia, tak ada siapa boleh tengok. Tak ada siapa gamuk tengok dia. Tak ada siapa yang berani tegur dia. Semua orang kata, tegur. Tuhan nak dia buat pada hari ini. Baik. Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ar-raja artinya ibarat daripada tuntut. Tuntut makna cari. Natijah suatu yang disukai lagi dipuji oleh syarak. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Suatu yang disukai oleh syarak tu kita cari, kita mengharap. Harap bukan mana harap, harap mana cari. Baik, pada hidup ni kalau orang tanya, apa matlamat kita hidup dalam dunia? Kita pun mudah juga mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah. Bila mencari keredaan Allah ni, maknanya kita tu tercari-cari di mana lagi yang aku buat, aku akan dapat keredaan Allah. Baik. Maknanya kita tu sentiasa ataupun sensitif dengan benar baik nak buat. Benar baik nak buat. Baik. Sebagai tuntutan syariat yang berkekalan. Bukan hari itu ya cari, bukan 2 hari itu ya, bukan 3 hari itu ya, bukan minggu itu ya. Sepanjang masa detik ketika mencari keredaan Allah. Benar baik, haraplah boleh buat. Benar baik, haraplah boleh buat. Subhanallah. Atau menuntut seorang bahawa
atau menuntut seorang daripada bahawa dijauhkan kepadanya daripada sesuatu dibenci oleh syarak pun boleh juga. Soalan Sayyidina Muhammad, dia harap dia ni subhanallah soalan Sayyidina Muhammad dari Allah soalan Sayyidina Muhammad, dia harap dia itu subhanallah soalan Sayyidina Muhammad Tuhan jauhkan daripada perkara yang dibenci oleh syarak. Syarak tu makna syarak syariat. Kalau kita ngaji isim fa'il soalan Sayyidina Muhammad, jadi syariat tu yang mensyariatkan, yang mensyariatkan. Jadi yang mensyariatkan saya sebut tadi dua. Yang pertama hakiki secara hakikat, yang kedua majazi pinjaman. Baik, Allah dan Rasul maknanya secara hakikatnya yang mensyariat kita semua pakai tudung ni Allah. Baik. Jadi yang mensyariatkan, yang mensyariat bertudung ni Allah. Tapi Allah tak turun sendiri. Allah tak main sendiri. Allah tak Nabi. Nabi yang kata orang kena pakai tudung ni, itu dia panggil majazi. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi benda yang dibenci oleh syarak kita harap, ya Allah, taklah aku tak buat benda kebenci. Baik, kita ada benda yang kita masih hampa hati tak tinggal. Kadang-kadang hak tengok, kadang-kadang hak dengar, kadang-kadang hak pegang, kadang-kadang hak jalan pi. Jadi dah hati kita, ya Allah mampu, bila lah aku boleh tinggal ni. Aku nak tinggal Tuhan, tapi aku tak mampu tinggal Tuhan. Jadi kita ada harapan lah, hati kita tu kita nak tak buat benda tu. Ini sifat yang terpuji. Bila sebut benda baik, nak buat. Bila sebut benda tak baik, nak tinggal. Kita panggil harap. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Suratul Kahfi ayat 111. Baik, Allah Sayyidina Muhammad, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maknanya, barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal ia akan amalan yang soleh, padahal tidak bersekutu ia dengan ibadah Tuhannya akan seorang yang lain daripadanya. Baik, faman kana yarju liqa'a rabbih. Bila kita bertemu dengan Tuhan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mati bertemu dengan Tuhan. Syarat bertemu dengan Tuhan ni mati bertemu dengan Tuhan. Ala sayyidina Muhammad. Oh, sebenarnya bukan bertemu secara hakiki. Pun bukan bertemu secara hakiki. Baik. Bertemu secara hakiki iaitu bila mana kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga, ketika itu bertemulah dengan Tuhan. Baik. Jadi maksud di sini faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Baik. Liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhan ni sifat yang terpuji. Sifat ia bertemu dengan Allah ni masalah ialah benda yang pasti akan berlaku. Tapi ada orang yang tak melupakan Tuhan. Ada senang. Dia bila berjumpa dengan jumpa, bila ada senang Muhammad, pertemuan ni subhanallah ada senang Muhammad. Baik. Bahkan subhanallah kita banyak menanti yang dikatakan pertemuan. Semua ni benda yang bakal kita semua lalui. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Yang pertama, bertemu dengan mati. Banyak lagi lah depan ni. Bertemu dengan mati, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas mati, bertemu dengan satu alam namanya barzakh, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, mati ni macam mana perasaan mati? Jadi bila kata mati, masalah Sayyidina Muhammad, bila kata mati, masalah Sayyidina Muhammad, mati itu pertemuan dengan Allah, tapi masih belum secara
hakiki, masih lagi majazi. Macam mana perasaan kita nak mati? Baik. Jadi kalau kita kata Tuhan tu yang dicintai, Tuhan tu yang dicintai, Tuhan tu yang dikasihi. Jadi macam mana orang nak bertemu dengan yang dikasihi? Tuan-tuan, main tanya, macam mana nak bertemu dengan yang dikasihi? Satu orang cikgu cakap tu, ustazah cakap tu, suami dia kerja jauh di Johor, jumpa 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Suami dia balik mana? Cikgu-cikgu di sekolah ni, mereka tahu sangat tentang dia pada hari minggu yang suami nak balik. Cara-cara dia tu lain. Mereka tahu sangat. Tengok cara-cara dia banyak. Orang nak balik kan? Itu pasal apa tu? Sebab semua pertemuan dengan yang dikasihi. Dah senang. Baik. Ataupun dia nak balik kita benci, ataupun nak jumpa tak seronok. Macam mana kita rasa tak bertemu dengan Allah? Rasa macam mana? Takut. Macam mana boleh rasa takut? Takutnya pasal apa? Takut sebab salah. Orang yang ada salah mana? Orang yang berdosa memang takut. Baik. Kalau macam tu, ejah. Bagi hak takut tu hilang, yang ada rasa suka. Apa nak buat? Nak bagi hilang hak takut, nak bagi ada suka. Soalan sunnah, jangan buat maksiat. Jangan statuskan diri sebagai hamba yang berdosa pada Tuhan. Jangan bagi diri kita ni, dosa ni semua orang dosa, tapi jangan menekankan dosa. Walhamdulillah. Bila ada hak tu, tak berani balik. Tak berani balik. Bohong memang tak berani balik. Jadi subhanallah, masalah senang amat bila kita boleh menghilangkan perasaan takut. Masalah senang amat. Baik. Waktu tu kita memperbanyak amal soleh. Kaedahnya bila kita buat amal yang soleh, Allah Sayyidina Muhammad, baik, rasa keringinan. Tapi bila mana kita meninggalkan amal yang soleh, Allah Sayyidina Muhammad maksud kita buat maksiat, dia ada perasaan takut lagi. Jadi subhanallah, Allah Sayyidina Muhammad, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, harap-haraplah boleh jumpa dengan Allah. Harap-haraplah boleh bertemu dengan Allah. Baik, Allah Sayyidina Muhammad, kita tahu dah kita ni boleh berjumpa dengan Allah ataupun tidak melalui surah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sallallahu alaihi Muhammad, kubur adalah perhentian pertama daripada perhentian akhirat. Mana perhentian akhirat itu banyak sekali. Kubur dan perhentian pertama. Siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, sallallahu alaihi Muhammad, maknanya perhentian yang bakal ia tempuh semakin mudah. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat di alam kubur, sallallahu alaihi Muhammad, fama ba'dahu ashad, maka yang bakal dia tempuh semakin payah. Tentu daripada permulaan. Taulah. Baik, kalau orang yang mati subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia mati, dia boleh mengakhirkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatlah. Kita pun tengok, ya Allah, tenang je balik. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Perjalanan ke kubur tu mudah saja. Baik. Subhanallah. Macam tempat anda balik tu macam tak sabak-sabak nanti dia.
Ada Sayyidina Muhammad. Tanda orang yang Tuhan ada dia balik cepat ni, orang mudahkan ni, disegerakan perjalanannya. Ada Sayyidina. Maknanya dia mati tu dengan simpan tu tak lama, cepat sangat. Ada setengah orang lepas asar mati lepas asar masuk simpan. Lepas asar, ada Sayyidina Muhammad mati, lepas asar langsung dikebumikan. Subhanallah, cepatnya perjalanan dia. Subhanallah. Jadi subhanallah, Musa begitu. Tapi ada orang yang Tuhan lambatkan. Lambat ni macam-macam. Sudah tu penghinakan, lambat tapi Tuhan hinakan. Ada Sayyidina Muhammad. Baik, wapi ke kubur dah, ada Sayyidina Muhammad. Wapi ke kubur dah, ada Sayyidina Muhammad. Tetapi Musa ada Sayyidina Muhammad sampai di kubur, waktu turun ke kubur, Musa ada Sayyidina Muhammad. Tengok kubur kecil, dia panjang. Kubur tu bukan kata tadi kubur elok, kenapa dia macam ni? Dia kerja Allah. Tuhan nak hinakan. Lepas tu, tu akan pula jemuk pandai pula. Subhanallah wa na'udzubillah. Dan pernah saya jumpa orang yang mati dalam jamban. Buat yang alhamdulillah. Apa sebut orang Allah? Saya mengajak tempat tu. Orang ustaz juga. Ada semua. Bila kata ustaz, tahu orang sekian-sekian. Ya, ini gaya datang. Ya, ustaz tahu. Kaki macam mana? Macam mana? Allah ustaz. Matilah jamban ustaz. Tuhan hinakan dia. Di kita ni, Allah Jalla wa'alaikumillah, kita tak mau Tuhan hinakan kita. Jadi kalau tak mau dihinakan oleh Allah, jaga Tuhan. Ihfazillah, yahfaz. Dan disebut ihfazillah, yahfazka. Allah Jalla Muhammad, kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu, insyaAllah. Allah Jalla Muhammad. Baik. Jadi, faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, baik, falyamal amalan shalihan, beramallah amal yang soleh. Beramallah amal yang soleh. Jadi subhanallah, subhanallah, beramal dengan amal yang soleh. Baik, subhanallah, subhanallah. Satu. Yang kedua, jangan bagi dekat dengan orang. Jangan dekat dengan orang. Dengan orang tu maksudnya kita jangan ada salah dengan orang. Susah, hutang ke, apa-apa ke. Bila kita kena tengok masalah senang, aku tak ada hutang orang, alhamdulillah. Tak ada hutang orang, alhamdulillah. Dengan orang pun pijak-pijak dengan rasa-rasa tak pernah kelingan siapa. Ada senang, tak pernah kelingan siapa. Alhamdulillah. Cuma orang telinga aku. Ada tak? Kita tak terima pasal orang terima pasal kita. Pun kalau situasi macam tu, Allah Sayyidina Muhammad maafkan. Pasal Allah Sayyidina Muhammad, baik, di antara sedekah yang paling besar kalau tak pakai duit ialah bersedekah dengan cara maafkan orang. Saya pesankan diri saya dan kita semua, Allah Sayyidina Muhammad, jangan tidur satu malam pun ada orang yang kita tak maafkan. Satu malam pun jangan tidur tu, jangan ada orang yang kita masih belum maafkan. Pasal apa? Takut kita mati, kita lekat dengan dia, susah. Allah Sayyidina boleh nak bawa dia ke mahkamah Allah, boleh, tapi menyusahkan, menyulitkan. Allah Sayyidina satu wakil dengan Ibrahim, subhanallah, 2-3 minggu lepas mati. Dia ni kalau ikut segi ayah ni, harta banyak. Harta banyak. Allah SWT. Tapi oleh kerana ayah tu bukan mak dia tinggal, harta mak dia ni semua mak belakang ambil. Akhirnya dia tu tak apa. Jadi ketika tu dia kata tak apa, tak ada masalah apa. Aku nak buat kes ni kat akhirat, boleh. Okey, kat akhirat boleh, tapi menyusahkan. Baik, yang lebih baik macam mana? Maafkan. Kadang-kadang tuan-tuan di kampung dia ada batu tanah. Jadi bila orang tu, baik, kita kira lah di tanah kita, tapi bila dia kira tu dia ambil kita.
subhanallah, dia di antara orang yang susah dan adalah orang yang ambil orang. Dia akan dibelenggukan di tengkok dia ni dengan tanah dia ambil. Kalau dia ambil tu sebidang, dia heret sedang tanah tu, dia nak tarik. Kalau ambil tu 5 orang nak tarik. Tarik macam trailer, macam trailer tarik faham. Baik. Nah, jadi kalau dia ambil, itulah. Jadi subhanallah, soalan selamat. Kalau kita kata tak apa, ambil aku tak apa. Aku kira dia kata itu, dia akan heret tanah tu. Bukan dia semata-mata, kita pun nak kena duduk ada. Baik, potong panjang, terbukit ni. Seorang. Kalau Sayyidina Muhammad, kalau nak sebelah rumah kita tu, sebelah rumah kita, tak jalan terus, dia pun boleh tengok. Macam mana? Aku yang sengaja bawa hampa ke akhirat ni. Okey lah, tak apa dulu. Okey. Jadi kita belajar pada Allah. Jumpa dengan Nabi ke, jumpa dengan rumah lah surga tu ada lah. Kita duduk pada masyarakat lagi. Ada senama. Baik. Sebab itu ada orang yang saya jumpa dalam cerita. Orang kaya. Bila orang minta hutang ada, dia kata macam ni. Ada senama. Dia kata, kalau saya mati dulu ataupun entah mati dulu, halal. Maknanya kalau saya mati dulu, saya halal. Kalau entah mati dulu, saya halal. Pasal apa? Sebab tak cepat. Tak cepat. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW. Jadi kita kata falyamal amalan salihah. Rasulullah Muhammad beramalah amal yang soleh. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW, jangan terlibat dengan siapa-siapa. Baik, cepatlah perjalanan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, dalam macam sama dia tak mensyirikkan Tuhan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan dengan ibadahnya akan seorang pun. Baik, maknanya begini. Allah Subhanahu. Ibadah ni hak Allah. Sembahyang mesti kerana Allah. Kerana Allah suruh kita sembahyang. Soalan Nabi Muhammad. Puasa, zakat, haji, sedekah. Bila kata semua tu ibadat, hak Allah. Hak Allah maknanya kita kena buat sebab dia Tuhan. Nabi dia panggil hak Allah. Kita kena buat sebab dia Tuhan. Soalan Nabi Muhammad. Baik. Tuhan maknanya Khaliq, dia yang mencipta kita. Sebab tu kita kena taat pada dia. Baik, dalam waktu yang sama, Saudara Muhammad, kita tak memberi sepenuhnya hak dia kepada dia. Hak dia kita ambil bagi kat orang. Baik, Saudara, contohnya, subhanallah, RM500 itu duit kita, Saudara Muhammad. RM1,000 itu duit kita, Saudara Muhammad. Memang duit kita. Orang tu ambil. Bila bagi balik, dia ambil 9, dia ambil. Bagi kita hanya RM90 sahaja. Baik. Lepas tu hak baginya dia bagi pada orang. Maka kita tak ada puas hati sebab hak kita tak dapat semua. Hak kita tak boleh semua, tak puas hati. Baik, contohnya. Jadi kalau nak bagi ke orang pun, bagilah kat aku dulu, aku pegang dulu, lepas tu aku bagilah kat siapa pun. Aku nak tengok juga duit aku tu. Hak apa pinjam kat aku tu, bagai kita macam tu. Jadi kalau kita faham soal Rasulullah Muhammad, begitulah Allah Subhanahu wa taala, hak dia kena bagi hak dia. Jangan ambil hak dia. Jangan ambil hak dia. Soal Rasulullah Muhammad. Kalau beribadah, jangan kerana hak lain, kerana Allah saja. Jangan kerana mentua, jangan kerana kawan, jangan kerana siapa, kerana Allah semata-mata. Soal Rasulullah Muhammad. Buat apa pun mesti kerana Allah. Mesti kerana Allah. Soal Rasulullah Muhammad. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Baik. Amalan shalihan. Kalau kita baca bahasa Arab, amalan ni dia nakirah. Dia ada makrifah. Al-amalah. Bu alif lam tu nakirah. Bu alif lam tu dia panggil makrifah. Tapi kita buat alif lam. Kalau tak bu alif lam maknanya umum. Apa saja beramallah, apa saja amal soleh. Bukan seperti sembahyang saja, bukan mesti puasa saja, apa sahaja.
Baik. Lepas tu jaga-jaga. Bila buat amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Baik. Dan orang tersebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad tidak menyekutukan Allah dengan ibadahnya akan seorang pun. Yang keempat as-sabru. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang keempat ialah az-zuhdu. Az-zuhdu artinya ibadat daripada meninggalkan dunia. Menaikkan qadar yang tak dapat tidak daripadanya, atau mencari dan mengambil qadar daripada harta yang boleh menolongnya berbuat ibadah kepada Allah. Inilah sekurang-kurang pangkat zahid, iaitu zahid orang awam. Dan zahid yang paling sempurna dan yang tinggi sekali ialah meninggalkan barang lain daripada Allah sama sekali, yakni pada zahirnya dan batinnya. Dan setengah daripada makna zahid itu meninggalkan daripada barang yang ada di dalam tangan orang, yang tidak tamak hak orang lain sama sekali, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, zuhud. Zuhud. Arti zuhud artinya ibarat daripada meninggalkan dunia. Ibarat juga. Nak tunjuk tak boleh. Dia kena pakai bahasa baru kita faham. Ibarat daripada meninggalkan dunia. Apa makna meninggalkan dunia? Tak ambil dunia. Tak ambil dunia. Melainkan qadar yang tak dapat tidak daripadanya. Allah Sayyidina Muhammad melainkan qadar yang tidak dapat tidak daripadanya. Maknanya hak tu kena ambil. Ambil dunia sakat hak perlu saja. Subhanallah. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Bahkan dulu kita kata apa? Allah Sayyidina Muhammad dulu kita kata orang tu, Zaman kita dulu-dulu lah, kalau orang tu ada kereta, kita kata tu orang kaya. Dulu lah. Kalau ada kereta, ada kereta tu orang kaya. Sedangkan kereta hari tu disebut ada kereta hari ni bukan elok serah mana pun. Ini ada sebuah kereta zaman dulu dia panggil helmet. Helmet. Kalau tak helmet, helmet dia buat main kuat pun. Belah lembu mati, dia tak dia apa. Kemek pun nak. Ketuk tu memang besi betul. Morris Minor. Orang tu ramai orang pakai tu kereta kurang. Allah, Masya Allah. Jadi subhanallah, dulu ni Sallallahu kalau ada kereta mesti kaya. Lah ni kereta 2 biji depan rumah pun tak kaya. Biasa saja. Keperluan. Keperluan. Jadi subhanallah, kalau perlu pakai kereta 2 biji, 2 biji lah. Tapi kalau hanya perlu sebiji, 2 biji, mana itu sudah menyalahi kaedah zahir. Sallallahu. Baik. Jadi subhanallah, kalau kita kata kita ni perlu pakaian di Malai. Zaman law ni. Zaman law. Di Malai. Pasal apa? Mengaji hari Ahad selai, Isnin selai, Rabu selai, hari selai, Khamis selai. Di Malai. Tu Jumaat satu, Jumaat satu tak mengaji. Ke Malai saja. Lepas tu pakai 5 lain tu, pergi mengaji tu sehari tu bukan pakai baju tu lah. Baju tu lah. Okey, itu mana ya? Kalau kita kata sehari tu kena 2 lain Ustaz. Pasal ngaji pagi selai, ngaji petang selai, 2 lain. Balik lagi, cek tengok. Berapa perlu apa? Perlu berapa lain? Baik. Kepiah. Perlu berapa lain? Kalau kepiah perlu 3 lain pasal apa? Sebab ada sebab, mesti ada sebab. 3 lain. Baik. Kalau jubah perlu 7 lain. Mesti sebab. Baik. Jadi maknanya dunia ni kita ambil keperluan. Baik. Hatta kalau beli jam mahal sekalipun, pasal apa? Sampai 300, 200 lebih mahal sekalipun. Pasal apa? Tak beli jam RM30. Ada je banyak pun jam RM30. RM30 kan. Beli Allah. Saatnya putui lah ni. Kat ni putui lah. Jangan buka jam. Mesti dah sebab duit lebih sikit. Beli pasal apa? Nak tahan lama. Mesti dah sebab.
Keperluan kita lama. Jadi subhanallah, soal Sayyidina Muhammad. Jadi kita tu boleh ukur keperluan kita. Kalau kita tu perlu ada sebuah rumah dan ada lagi sebuah rumah sewa sebab nak menyala depan kita, tak ada masalah. Tapi kalau dah lebih, itu sudah menyalahi kaedah zahid. Sampai tak dapat lepas tu 2 orang yang makan lagi gini. Anak-anak semua tak pakai lepas lah. Semua ada sendiri lah. Dia mau sewa kedai. Masya Allah. Tapi kalau perlu tu semua untuk dapat duit, untuk menyumbang, itu keperluan. Jadi kita dapat duit macam apa? Sewa, rumah sewa sampai tu 5-6 juta rumah sewa, ada rumah kedai pun 3-4 biji. Lepas lepas dapat pelanggan, nak support masjid tu, nak support sekolah ni, itu keperluan di akhirat. Apa saya nambah keperluan? Itu syarat kita beri. Subhanallah. Soalan saya nambah. Baik, apa sahaja. Baik, tuan-tuan, yang syarat kita bagi tak beri keperluan. Untuk tak muka dunia sebab nak guna semua tu. Subhanallah. Soalan saya nambah. Baik, kalau kita kata nampak caranya dia lebih dah ni, lebih dah ni ada Nabi Muhammad. Baik, kalau lebih, dia selagi mana kita nak guna ni, semua tu tak akan ditanya. InsyaAllah kita nak guna baju di mana semua pakai, InsyaAllah tak ditanya, tak dihisap. Tapi dalam lemari tu dia banyaknya baju. Subhanallah. Pasal apa tak bagi ke orang? Sayang Ustaz. Siapa sayang? Ni selai Ustaz tahu apa ni? Sayang nak bagi ke orang. Bukan pakai dah pun. Anak-anak pun tak minat baju mak dia. Nak bagi ke anak pun takut. Itu mana kita tak zahid. Tak zahid. Zahid ni sifat yang terpuji pada syarak. Terpuji pada syarak. Baik, zamanlah kita orang kedua. Kita ni selagi mana boleh hantar mesej, boleh terima telefon, call balik, tak kata je kita bilang. Nak tagak tambah, tak minat dah. Dah muda orang itu memang banyak. Terutama dalam muda ni, banyak dah tambah. Handphone sangat tu sudah. Tapi nak cari, jadi walaupun nak cari handphone hal lelaki-lelaki, masalah pula sebab si usaha masjid. Tu dia nak mesej panggil solat tu, satu hantar, satu pula. Kita perlu untuk right tu hantar semua sekali, send. Itu keperluan. Soalan saya nama jadi kita ukur. Keperluan tengah mana? Tak tu jadi kita guna. Itu dia panggil zahid. Ibarat daripada meninggalkan dunia, melainkan kadar yang tak dapat tidak daripadanya hadis ini. Atau mencari dan mengambil kadar daripada harta yang boleh menolongnya berbuat ibadat kepada Allah. Atau mencari dan mengambil kadar daripada harta yang boleh menolongnya berbuat ibadat kepada Allah. Sayyidina Muhammad. Baik. Contohnya soalan Sayyidina Muhammad hari ini tutup guru kereta yang elok. Baik. Tutup guru dulu, dia pun mengajak dunia. Dia buat ni ya. Lepas itu kampung, tu guru lah. Dia kena pergi jauh-jauh tu. Subhanallah. Jadi dia mengambil keperluannya untuk menolongnya beribadat kepada Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi SAW, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi kita semua sederhana. Tapi satu yang lebih hebat, kenderaan. Nabi kita ada cerita-cerita unta yang paling hebat, namanya Quswa. Quswa tu unta Rasulullah. Baik, Quswa tu unta Rasulullah. Baik. Jadi subhanallah, subhanallah, dia ada 3 perkara. Dia sial tak ada, melainkan ada pada beberapa perkara. Yang pertama pada kenderaan. Baik, macam mana tu? Kita kalau naik kereta, merasa tak puas hati, itu maknanya tak ada isyarat. Lam, isyarat tu. Kereta tak pernah bunyi, dia bunyi. Tak mana, kena bincang. Pasal apa? Hak tu dia menang bahaya. Sial tu mana bahaya.
Baik, nak tawakal boleh lah. Kita kena ikut juga makam kita. Bila tayar tu dah botak dah, nak tawakal, tengoklah makam kita. Sampai punya setengah orang dah, tayar batang ni botak lah ni. Jadi macam mana? Tak apa. Sampai dulu tawai berdekat. Tak apa, setengah orang tu dia makam pula tawai. Saya pernah jumpa satu orang tu, Masya Allah, memang dia akan tukar tayar sampai ke nampak tawai pun tukar. Tu makam dia tak apa. Baik. Tapi kalau kita ni tak sampai tahap tu, tengok macam tu, tukar. Pasal apa? Bahaya. Sia tak ada. Malaikat kalau ada pada kenderaan. Bila tak sebarang tak sedap hati tu, tu dah Tuhan bagi mesej dah. Hang jaga-jaga kenderaan. Baik. Kita bawa kereta ni. Bila bawa kereta tu, bila tepi sebelah tu, dia nak bawa lagi lah. Bila yang manusia. Baik. Sebab ada orang subhanallah, bila kereta macam tu, ada Sayyidina Muhammad, baik, sampai untuk peringkat, dia tak mau nak pergi juga. Dia bagi settle juga soalan Sayyidina Muhammad. Akhir sekali itu dia accident, kawan saya. Pasal apa? Tak tahu macam mana. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, kira-kiranya tu, dia kena apa ni, kereta tak mengikut dia. Itu saya. Akhir, dia pulut, dia rapi lah, dia betul juga Muhammad. Cuma ada isyarat lah. Baik. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, baik. Antaranya, kata ulama, sial tak ada, kalau ada pun yang keduanya pada isteri. Macam mana ni soalan Sayyidina Muhammad? Dia orang ni dalam rumah tu seronok pula. Bila rumah ni pun serabut, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya buat semua tak seronok. Bila tak seronok, keberkatan tak ada. Subhanallah. Yang ketiga, soalan Sayyidina Muhammad. Yang ketiga pada rumah. Rumah kita duduk, soalan Sayyidina Muhammad. Rumah ni kita duduk dah seronok lah. Seronok, tenang. Malam rumah kita berkati. Baik, semua orang balik rumah tak seronok. Tu yang anak-anak ni balik rumah duduk start je. Rumah tak seronok. Baik. Dia masuk rumah tak seronok. Lepas sampai habis rumah dia besar rumah tapi tak seronok. Tak ada. Ada orang yang rumah tak besar mana pun, tapi anak-anak seronok rumah. Pasal apa? Barangkali ayahnya suka baca Quran, maknya suka baca Quran. Rumah tu orang semayang. Kalau rumah tu orang tak semayang, orang tak syok tu. Baik, yang keempat, jiran. Jiran macam kita sabun. Kita keluar nak keluar rumah tengok dia parking kereta depan pintu pagar kita. Oh, pening lah. Pening. Ada senang. Adapun dia subhanallah hari-hari nak kena makan hati ni. Nak pi dengan kita nak keluar dengan kereta. Sejuk di masjid, soalan tengok-tengok. Pakai kereta. Kena naik motor. Jadi subhanallah, begitu. Ada senang-senang jiran, dia tak pernah beriktiraf, dia pegang kita sikit pun. Hebat orang lain, boleh duduk lah dengan cikgu tu. Tak baik langsung, kami sikit kena dapat apa. Kaya saja ya. Padahal kita bagi banyak mana. Tak pernah tengok pegang kita sikit pun. Tu jiran. Baik, kita lah jaga rumah kita, dia kebaik kita. Ada macam tu subhanallah. Jadi kalau hak kita lah. Kadang-kadang mencangkui. Mana cari cangkui ni? Tak ada dan siapa ambil. Rumah dia. Jadi maknanya seronok tak seronok. Ni keseronokan ni ada empat kenderaan, isteri, rumah sendiri dan juga jiran. Baik untuk masalah Sayyidina Muhammad. Atau mencari dan mengambil kata daripada harta yang boleh menolongnya berbuat ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Baik. Semua hak kita ambil rupa dunia, tapi menjalankan ibadah kepada Allah, nama daraja dunia, sebenarnya akhirat. Apa yang kita ambil?
Walaupun rupanya kereta, puja kereta, subhanallah, puja rumah, subhanallah, saudara-saudara. Mak pasal apa rumah besar? Rumah besar kami panggil orang ngaji. Oh, kat ngaji di rumah. Alhamdulillah, saudara-saudara. Mak pasal apa kat rumah besar? Lama-lama sekali, bulan kali kami panggil orang masjid dan beri rumah kami. Baik. Jadi walaupun rumah besar macam tu, dia tak nama dunia, namanya akhirat. Baik, dunia ni adalah kita ambil tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, namanya dunia. Tapi kalau kita ambil mendekatkan kepada Allah, namanya akhirat. Baik, saudara Muhammad. Qala inilah